billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Islam tahun 4. Apa khabar murid-murid Ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah iaitu Ustazah Rahmawati @ Cikgu Aira dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Apakah yang selalu murid-murid lakukan bila tiba bulan Ramadan? Ya, bulan Ramadan ialah bulan yang Allah perintahkan kepada kita supaya berpuasa, bulan yang penuh rahmat dan berkat. Sesuailah dengan tajuk kita pada hari ini, Bulan Penyucian Jiwa. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, Ustazah mahu murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pensel untuk membuat nota dan catatan. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam tahun 4, bolehlah merujuk muka surat 129. Manakala, bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk Bulan Penyucian Jiwa ya. Murid-murid, tahukah kamu bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat menunggu-nunggu kehadiran bulan Ramadan? Mereka amat merindui Ramadan, bahkan menanti-nanti kedatangan Ramadan sejak dari bulan Safar lagi. Jika Ramadan bukan bulan yang amat istimewa, sudah tentu mereka tidak akan menanti-nanti kedatangannya. Murid-murid pernah tak rindukan sesuatu? Mesti pernah kan? Apa perasaan murid-murid bila sudah lama tidak pulang ke kampung? Mesti sedih kan? Siapakah orang yang paling kita rindui di kampung? Sudah tentulah datuk dan nenek kita. Begitulah perasaan Rasulullah SAW menunggu ketibaan Ramadan. Bulan Ramadan adalah satu anugerah besar daripada Allah. Ia merupakan satu peluang yang amat bermakna dan perlu direbut oleh umat Islam. Adakah murid-murid merasakan sebegitu? Betapa beruntungnya kita kerana masih lagi diberikan peluang untuk menyambut Ramadan dan menambah ganjaran pahala. Pada bulan Ramadan juga, syaitan telah diikat bagi memudahkan kita melakukan ibadah. Ustazah yakin murid-murid juga tidak sabar menunggu bulan Ramadan dan mahu merebut peluang menambah pahala. Baiklah, jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat: pertama, menyatakan maksud puasa Ramadan. Kedua, menerangkan hukum puasa Ramadan. Ketiga, menjelaskan syarat-syarat wajib, syarat-syarat sah dan rukun puasa Ramadan. Keempat, menjelaskan sunat-sunat puasa Ramadan. Kelima, menghuraikan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Keenam, iaitu yang terakhir, mencadangkan tindakan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran dengan maksud puasa. Apakah yang dimaksudkan dengan puasa? Jom kita lihat. Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari dan disertai dengan niat. Murid-murid, semasa berpuasa, kita tidak dibenarkan makan dan minum. Adakah hanya makan dan minum sahaja? Jawapannya tidak. Selain itu, kita perlu menjaga kesemua panca indera.
Bagaimana kita hendak menjaga panca indera? Pertama, menjaga mata supaya tidak melihat perkara terlarang seperti melihat aurat seseorang yang bukan mahram. Kedua, memelihara lidah daripada bercakap perkara yang tidak berfaedah seperti mengejek kawan. Ketiga, menjaga telinga daripada mendengar perkara dibenci seperti curit-curit dengar gosip artis terkini. Keempat, memelihara kaki daripada mengunjungi tempat-tempat maksiat ataupun tujuan melepak. Kelima, menjaga tangan daripada melakukan perkara haram seperti mencuri. Murid-murid perlu menghindari semua perkara tersebut. Barulah kita mencapai puasa yang sempurna. Perkara-perkara ini bukan hanya semasa bulan Ramadan sahaja kita elakkannya, tetapi sepanjang masa. Ingat ya murid-murid? Sekarang murid-murid fahamkan tentang puasa? Apa yang perlu dilakukan semasa berpuasa? Baiklah murid-murid, kita imbas kembali pelajaran kita. Lihat paparan berikut. Nyatakan maksud puasa. Cuba memberi jawab dan fikirkan. Bagaimana murid-murid? Ustazah pasti semuanya mampu memberikan jawapan yang betul. Mari kita lihat jawapannya. Maksud puasa. Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Alhamdulillah, tahniah semua kerana dapat menjawab. Seterusnya, mari kita baca bersama-sama dalil nakli bagi puasa. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surah Al-Baqarah ayat ke-183. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu dari kamu supaya kamu bertakwa. Melalui dalil yang telah kita bacakan tadi, murid-murid tahu hukum kita berpuasa? Jawapannya wajib. Apabila hukumnya wajib, bagi umat Islam, nak ataupun tak nak, kita perlu buat. Ini kerana puasa itu suruhan dari Allah. Kita tidak boleh meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi. Selain itu, terdapat juga dalil nakli dalam hadis berkaitan dengan puasa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan ketaatan kepada Allah serta mengharapkan keredaannya akan diampunkan semua dosanya yang lepas. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sekarang murid-murid fahamkan hukum puasa Ramadan? Orang berpuasa hatinya bahagia, jiwa gembira, mengharapkan syurga. Seronok kan? Baiklah, Ustazah akan uji pemahaman semua berkaitan hukum puasa Ramadan. Lihat paparan berikut. Apakah hukum puasa Ramadan? Cuba murid-murid jawab dan fikirkan. Baiklah, mari kita lihat jawapannya. Hukum puasa Ramadan ialah wajib. Tahniah dan syabas kerana berjaya menjawab. Murid-murid, apabila kita hendak berpuasa, kita perlu menepati syarat-syarat yang wajib. Murid-murid tahu apakah maksud syarat wajib puasa? Murid-murid, syarat wajib puasa adalah syarat yang mewajibkan seseorang itu berpuasa. Berapakah syarat wajib puasa Ramadan? Apakah syarat wajib puasa Ramadan? Ada 4 syarat wajib puasa Ramadan. Mari kita lihat yang pertama iaitu Islam.
Setiap orang Islam diwajibkan berpuasa dan puasa ini tidak wajib bagi orang kafir. Siapa orang kafir, murid-murid? Orang yang menyembah berhala, tokong, kuil dan seumpamanya merupakan contoh orang kafir. Syarat wajib puasa yang kedua ialah baligh. Kanak-kanak tidak diwajibkan berpuasa. Baligh bermaksud cukup umur seseorang untuk melakukan ibadah. Syarat wajib puasa yang ketiga ialah berakal. Orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Hanya orang yang boleh berfikir secara waras sahaja diwajibkan berpuasa. Syarat wajib puasa yang keempat ialah mampu, iaitu tidak uzur dan tidak sakit. Nenek tua yang sangat lemah tidak diwajibkan berpuasa. Murid-murid, syarat sah puasa adalah syarat yang menentukan sah ataupun tidak puasa seseorang. Apakah syarat sah puasa? Ada 4 juga syarat sah puasa. Pertama, Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah puasa. Ini bermakna hanya orang Islam sahaja sah puasanya. Kedua, suci daripada haid, nifas dan wiladah, iaitu khusus bagi wanita. Sekiranya orang perempuan yang mengalami haid, nifas dan wiladah berpuasa, puasanya tidak sah. Ketiga, berakal ataupun mumayyiz. Tidak sah puasa orang gila, pengsan dan belum mumayyiz. Mumayyiz adalah seseorang yang boleh membezakan antara yang baik dan buruk. Keempat, bertepatan dengan waktunya. Tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa, contohnya Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Ustazah, syorkan murid-murid hasilkan sebuah peta buih berganda bagi memudahkan kefahaman dan ingatan berkaitan syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Jom kita tulis bersama-sama. Murid-murid, syarat wajib sudah, syarat sah pun sudah. Jom kita lihat rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Pertama, niat. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Kedua, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Contohnya, muntah dengan sengaja. Murid-murid, rukun dalam beribadah seperti rukun solat, rukun haji atau rukun puasa yang kita pelajari pada hari ini adalah perkara yang tidak boleh kita tinggalkan. Sekiranya tertinggal salah satu daripadanya, maka ibadah kita menjadi tidak sah dan perlu digantikan pada waktu yang lain. Baiklah murid-murid, jom uji minda. Sila lihat paparan berikut. Sebutkan 2 syarat-syarat wajib, 2 syarat-syarat sah dan 2 rukun puasa Ramadan. Cuba jawab dan fikirkan. Baiklah, mari kita lihat jawapannya. 2 syarat wajib puasa ialah Islam dan baligh. 2 syarat sah puasa ialah Islam dan bertepatan dengan waktunya. 2 rukun puasa Ramadan, niat dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Alhamdulillah, syabas diucapkan kepada yang berjaya menjawab dengan betul. Murid-murid, antara sunat-sunat puasa ialah bersahur. Sahur bermaksud perbuatan makan dan minum sebelum waktu fajar dengan niat untuk berpuasa. Kita disunatkan bangun sahur dan perlu makan atau minum walaupun dengan seteguk air dan sebiji kurma. Melewatkan sahur, iaitu bersahur ketika hampir masuk waktu subuh.
memperbanyakkan amalan sunat seperti bertadarus, bersedekah dan beriktikaf. Menyegerakan berbuka. Apabila masuk saja waktu berbuka, murid-murid disunatkan segera berbuka tanpa berlengah. Berdoa sebelum berbuka. Berbuka dengan tamar. Mari kita mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan berbuka dengan memakan buah kurma ya. Memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Sesiapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpamanya tanpa sedikit pun kurang pahala orang berpuasa. Riwayat Ahmad, Al-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Murid-murid, pejamkan mata, ingat kembali sunat-sunat puasa agar tidak terlupa. Ustazah sayang murid-murid semua. Murid-murid, setelah kita mengetahui tentang perkara-perkara sunat, kita juga perlu mengetahui tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pertama, pengsan dan mabuk sepanjang hari, gila walau sekejap. Ini bermaksud sekiranya kita pengsan sehingga waktu berbuka puasa, puasa kita akan terbatal. Kedua, haid, nifas dan wiladah. Perkara ini dialami oleh perempuan. Apabila seseorang itu mengalami salah satu perkara ini dalam tempoh dia berpuasa, maka puasanya akan terbatal walaupun seminit lagi waktu berbuka. Ketiga, muntah dengan sengaja. Apabila seseorang itu memaksa dirinya untuk muntah, maka terbatallah puasanya. Keempat, murtad. Murtad bermaksud keluar dari Islam. Apabila seseorang itu telah keluar dari Islam dan tidak mempercayai Islam, maka puasanya terbatal dan tidak sah. Kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Bagi mereka yang sengaja mengeluarkan air mani, maka puasa mereka tidak sah dan terbatal. Keenam, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka sama ada makan, minum dan sebagainya. Sekiranya kita sengaja makan dan minum ketika berpuasa, maka puasa kita akan terbatal. Akan tetapi, sekiranya murid-murid tidak sengaja makan dan tidak menyedari minum, ianya tidak mengapa. Tetapi, jangan murid-murid buat-buat lupa. Ustazah ingin bertanya, apakah tindakan murid-murid sekiranya mengalami situasi di bawah? Pertama, kawan kamu tiba-tiba pengsan di sekolah sedangkan dia berpuasa. Kawan kamu telah tersedar. Bagaimana dengan puasanya? Puasanya tidak terbatal kerana kawan saya itu hanya pengsan sebentar dan tidak sampai pada waktu berbuka puasa. Kedua, kamu melihat adik kamu sedang membuka peti ais. Kemudian, adik kamu mengambil air dan minum. Sebenarnya, adik kamu terlupa yang dia berpuasa. Sehinggalah kamu menegurnya. Barulah dia tersedar yang dia sedang berpuasa. Apakah puasanya diterima? Puasa adik saya tidak terbatal kerana adik saya terlupa dan bukan sengaja untuk minum. Adakah murid-murid faham penjelasan ustazah berkenaan sunat-sunat puasa Ramadan dan perkara yang boleh membatalkan puasa? Jom uji minda. Sebutkan 2 sunat-sunat puasa Ramadan. Sebutkan 3 perkara yang membatalkan puasa. Mari kita lihat jawapannya. 2 perkara sunat puasa ialah bersahur dan melewatkan sahur. 3 perkara yang membatalkan puasa ialah murtad, haid, nifas dan wiladah serta pengsan dan mabuk sepanjang hari, gila walaupun sekejap. Adakah anda menjawabnya dengan betul? Murid-murid boleh menonton video ini berulang kali sehingga mampu menjawab soalan ini dengan lancar.
Antara saran aktiviti yang dapat dilakukan oleh murid-murid di rumah untuk lebih memahami tajuk ini adalah: pertama, tuliskan diary 30 hari Ramadan. Jika selama ini murid-murid tidak pernah menulis diary Ramadan, murid-murid boleh rancang untuk masa akan datang. Ingat, amalan pada bulan Ramadan pahalanya berganda tau. Kedua, sumbang saran sunat-sunat puasa yang paling kerap diamalkan. Murid-murid boleh bertanya ibu atau ayah apakah jenis-jenis puasa sunat yang sering mereka lakukan dan kenapa mereka berpuasa sunat. Tanya kepada kakak atau abang apakah faedah jika kita rajin berpuasa sunat selain daripada mendapat pahala. Ketiga, hasilkan penanda buku yang mengandungi lafaz niat Ramadan. Penanda buku tersebut murid-murid boleh jadikan hadiah kepada rakan-rakan di sekolah. Murid-murid akan mendapat pahala yang berpanjangan sekiranya dengan sebab hadiah penanda buku tersebut rakan-rakan anda menghafal niat berpuasa. Senang bukan untuk mencari pahala? Selamat mencuba! Tahniah murid-murid sekiranya berjaya melakukan amalan terbaik ini. Murid-murid, seterusnya, mari kita lihat bagaimanakah cara mengamalkan dan mempraktikkan amalan puasa Ramadan. Murid-murid, puasa Ramadan itu ibadah wajib umat Islam. Ramadan tahun ini, siapa yang berjaya berpuasa penuh? Tahniah pada yang berjaya puasa penuh ya. Ibu ayah pada kebiasaannya akan berasa bangga apabila anak mereka mampu berpuasa penuh seperti orang dewasa. Ibu gemar menyediakan hidangan buka puasa yang sangat lazat buat anak yang berpuasa. Pada waktu siang berpuasa, jangan lasak sangat ya, supaya tidak cepat penat dan lapar. Selain itu, murid-murid juga janganlah asyik melihat gambar atau makanan kegemaran semasa berpuasa. Nanti teringin nak makan pula. Buat murid-murid yang baru mula belajar berpuasa, Ustazah syorkan supaya berpuasa secara berperingkat terlebih dahulu. Contohnya, andai hari pertama tidak tahan berpuasa, bolehlah berbuka pada pukul 10 pagi. Hari kedua, cuba pula berpuasa hingga 3 petang dan hari ketiga cuba berpuasa penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai murid-murid yang berpuasa. Jom berpuasa. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Bulan Ramadan adalah masa terbaik untuk kita menyucikan jiwa. Inilah masa untuk melatih jiwa agar patuh dan taat pada perintah Allah. Jiwa yang selama ini melakukan maksiat kepada Allah perlu disucikan. Tidak ada peluang yang lebih baik untuk mensucikan diri selain Ramadan, kerana di bulan yang penuh dengan limpahan keberkatan ini, syaitan dirantai sebagai tanda kemuliaan Ramadan. Sabda Nabi SAW, apabila datang Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dirantai para syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Murid-murid sangat malang jika kedatangan bulan Ramadan tidak dimanfaatkan dan dipersia-siakan begitu saja. Oleh itu, jauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Semoga Allah menyirami hati kita dengan nur hidayah sehingga menjadikan hati kita amat merindui dan mencintai Ramadan. Jika belum terdetik sedikit pun perasaan itu di dalam hati kita, maka mohonlah kepada Allah dengan keberkatan Ramadan supaya dipancarkan nur hidayahnya untuk kita mencintai Ramadan. Murid-murid, kelas kita telah sampai ke penghujungnya.
Ustazah harap murid-murid dapat menguasai tajuk ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqomah. Sekian saja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga perkongsian ini dapat membantu murid-murid semua. Sebarang kekurangan dan kesilapan daripada pihak Ustazah Rahmawati @ Cikgu Airah mohon dimaafkan. Andai hatimu suram dan gelap, sila banyakkan dengar tazkirah. Andai ada salah dan silap, sila maafkan Cikgu Airah. Sehingga bertemu lagi pada kelas yang akan datang. Ila liqa wa ma'assalamah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.